Kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita membahas firman Tuhan. 我们再一次进入祷告，但我们还没有听神的话以前， Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. 我们在天上的父，我们为着今天晚上，我们向你感恩。 Kami boleh merasakan kembali sentuhan Tuhan melalui doa-doa dan pujian kami. 我们可以借着我们的颂赞与祷告，我们经历神自己。 Sehingga di tengah-tengah kehidupan kami yang tidak menentu dan penuh dengan tantangan, 在我们充满着挑战的生活里面， kami sungguh merasakan Tuhan itu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. 我们真正的感受到主啊，你就在我们的身旁，你从来没有离开过我们。 Karena itu malam hari ini kami juga ingin merasakan sentuhan Tuhan melalui firman Tuhan. 因此主啊，今天晚上我们也要通过主你的话，让我们再一次的感受到你的同在。 Firman Tuhan yang selalu mengarahkan dan selalu menegur kami. 你的话引领着我们，也教导了我们。 Firman yang juga kami percaya selalu membentuk dan juga 也可以 mendewasakan kami. 也可以帮助我们，让我们更加的成长。 Karena itu Bapa, pakailah kedua hamba-Mu, baik yang memberitakan firman maupun yang menerjemah. 求你使用你两位的仆人，无论是传讲的或者翻译的， Dan juga sentuhlah setiap kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. 也求主你在我们当中，你的灵引醒， Sehingga di malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. 让我们今天晚上我们通过主你的话，让我们可以遇见你， Saatnya kami duduk dan terkagum melihat Tuhan bekerja bagi hidup kami. 让我们在我们的生命里，我们感到主你的同在是那么的奇妙。 Berbicaralah, kami siap mendengar. 求你与我们说话，我们已经预备好心了。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 弟兄姐妹平安。 Hari ini tema yang akan kita bahas adalah The Peculiar Community. 今天我们所要思想的题目是 peculiar 的市区，就是典型的这个团区。 Kata peculiar jika kita melihat di dalam kamus, 如果是按照这个字典里面讲到 peculiar， biasanya diterjemahkan di dalam kamus itu sebagai aneh, khas, atau unik. 是一个非常奇怪的，并且是典型的。 Dan istilah ini biasanya digunakan di dalam Alkitab itu digambarkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 但是这句话呢，使用在彼得前书第2章。 Di mana 1 Petrus 2 ayat 9 dalam terjemahan salah satu bahasa Inggris menggunakan kata peculiar. 在这个彼得前书2章第9节里面，就讲到这个 peculiar。 Kata ini di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan peculiar ini dapat diartikan bukan hanya unik. 但是在这个希腊文的翻译里面，不单单这个讲到 peculiar 是一种的这个奇特的话，并且是非常经典的。 Tapi kata ini juga diterjemahkan unik karena sesuatu itu diakuisisi atau dibeli atau dimiliki oleh seseorang. 为什么是经典呢？因为它的意思就是就是拥有。 Karena itu di dalam 1 Petrus jika kita membaca 1 Petrus 2 ayat 9, 如果我们翻开这个彼得前书第2章的话， kata ini diterjemahkan umat kepunyaan Allah sendiri. 我们在那里就可以看到我们是属于上帝的子民。 Di mana kata ini dalam terjemahan King James Version menggunakan a peculiar people. 就是讲到就是属于上帝的子民。 Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain sama seperti bahasa Indonesia. 但是如果说我们看到英文的翻译，就跟英文的翻译是一样的。 Mereka bukan hanya menekankan unik, tapi menekankan juga sesuatu yang lain. 他们不单单是说是独特的，但是且讲到别的事。 Yaitu sesuatu yang unik ini karena dimiliki oleh Allah. 这个独特的是上帝所拥有的。 Karena itu saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 因此我要跟弟兄姐妹一起来念这个彼得前书第2章第9节。 Petrus menekankan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 在这里讲到就是唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民。
Kita adalah orang-orang yang unik, ditekankan di sini karena kita adalah orang yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan kepunyaan Allah sendiri. 为什么我们被称为是独特的呢？因为我们是属于上帝的子民，是被拣选的族类，是一个军政的祭司，是圣洁的国度。 Berarti dengan kata lain, Petrus di sini mengingatkan kita bahwa komunitas Kristen seharusnya berbeda dengan orang yang tidak dimiliki Allah. 因此呢，保罗在这里就是很强调说，我们这个基督徒的团契是以跟外面的这个团体是有所不同的。 Kalau sesuatu itu diakuisisi, dibeli atau dimiliki, jelas tidak mungkin sama seperti dulu sebelum dimiliki. 如果某一种东西被购买、被拥有的话，那肯定它的状况一定是跟以前的状况有所不同。 Berarti bagian ini mengingatkan kita di satu pihak kita punya hidup yang sama seperti orang lain. 在这里教导我们说，让我们就是我们知道我们的生活是跟以前是一样的。 Di satu pihak kita juga perlu bekerja, kita juga makan dan kita menjalani hidup kita sehari-hari. 我们每一天都需要工作，并且我们要供养我们自己。 Orang yang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan, memiliki hidup yang sama. 认识上帝的人或者不认识上帝的人，他们都有同样的生活。 Tapi sebagai komunitas Allah, harusnya kita punya hidup itu yang berbeda. 但是在基督徒的这个团契里面，那要跟他们有所不同了。 Lalu dikatakan oleh Petrus, mengapa harus berbeda? 在这里，彼得就问：为什么我们必须要跟他们不同呢？ Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 所以接下来就说到，要叫你们宣扬那召你们出黑暗如奇妙光明之的美德。 Jika kita tidak berbeda, bagaimana kita memberitakan perbedaan kita dengan mereka? 如果我们与上帝以外的人不同，没有不同的话，那我们怎么能够宣扬这一切呢？ Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah yang punya hidup itu berbeda, peculiar, unik? 那我们怎么能够成为一个是属上帝子民的，并且有一个很美好的团契，就是 peculiar 的团契。 Di bagian ini saya akan mengambil di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. 在这里我要讲述到就是《使徒行传》里面的2章第42节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念一篇。 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. 使徒行传第2章第41节到第47节。 Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah atau takjublah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 使徒行传第2章第41节到第47节。于是领受他话的人就受了洗。那天门徒也填了3000人。 都恒心遵守使徒的教训，彼此教诫，擘饼祈祷。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物共用，并且卖了田产家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切地在店里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。 第47节，赞美上帝的众民的喜爱，主将得救的人天天嫁给他们。
Bapak Ibu, di dalam bagian ini ayat 41 menekankan satu hal. 在这个第41节里面强调一种的问题。 Ketika orang-orang itu menjadi percaya, menerima firman Tuhan, perkataan para rasul, 当他们已经领受了使徒的教训， mereka memberi diri dibaptis. 他们就受了洗。 Dan kemudian dikatakan bagaimana kemudian mereka menjadi komunitas yang unik dan berbeda. 接下来呢，他们怎么能够成为一个独特的这个团契呢？ Bagian ini kemudian dimulai dari ayat yang ke-42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 那就像在42节里面说的，都恒心的遵守使徒的教训，彼此教解、擘饼、祈祷。 Bagian ini ada 4 hal yang ditekankan, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul, bertekun dalam persekutuan, untuk memecah roti dan berdoa. 在这里可以看到有10种的，我们必须注意的，就是使徒的教训、彼此教解，就是团契、擘饼与祈祷。 Beberapa penafsir mengatakan 4 hal ini sebenarnya ada 2 kelas yang berbeda. 这4种其实呢是有两个我们必须要注意的。 Di mana bagian yang ke atas ini berbicara tentang teori, yang bawah itu tentang praktik hidup sehari-hari. 可以分成2个部分，就是上面的部分就是理论，那下面的部分就是实践。 Jadi yang menekankan komunitas Kristen ketika saat mereka percaya, 那我们要着重看到，当他们信主以后，他们所成立的团契的时候， mereka memiliki pola hidup yang unik, yang berbeda dengan sebelum mereka percaya. 他们跟他以前还没有信主的以前有非常大的区别。 Karena ada 2 hal, yaitu teorinya yang membentuk fondasi mereka, 因为有2种的这个部分，就是他的这个理论呢是成为他们的基础。 dan ada ekspresi yang mereka itu praktikkan di dalam kehidupan berkomunitas mereka. 在他们的这个团契的生活里面，他们有所实践。 Di mana di dalam praktek ekspresi ini ada satu hal yang dinilai lebih penting menjadi satu utama, 就是有一种就是非常重要的部分， yaitu kata koinonia atau persekutuan. 那就是 koinonia， 就是团契。 Jadi di dalam kata lain, bagian ini menekankan satu hal. 换句话说，这一句呢，就是讲到其他的一个事情。 Yang membuat komunitas Kristen saat itu berbeda, bukan karena orang-orangnya yang aneh dan tidak relevan, 当时的这个基督徒的团契呢，并不是在里面的这个人是非常奇怪的人， tapi yang pertama adalah mereka disatukan dengan fondasi yang berbeda. 乃是他们从一个就不同的这个基础里面把它成立起来的。 Jika komunitas lain disatukan mungkin oleh kesamaan hobi, 那就是说，其他的这个神以外的团体，可能有各种各样同样的一个背景， atau mungkin disatukan dengan impian dan tujuan yang mereka impikan bersama, 可能呢他们有共同的这个理想、共同的目标， sehingga ketika itu semua berjalan dengan baik sama, mereka masih bisa melakukannya. 因此当他们在一起的时候，他们感觉到能够默契的时候，他们就能够继续的往前走。 Tapi ketika sudah mulai ada perbedaan, mereka mulai sulit untuk bersekutu. 但是如果他们之间呢有不同的看法的时候，他们就很难在一起了。 Komunitas Kristen ditekankan mereka disatukan bukan karena kesamaan kategori ataupun kesamaan hobi. 基督徒的团契呢，并不是说有共同的希望或者共同的这个思想合在一起的。 Tapi mereka memiliki satu fondasi yang sama, yaitu pengajaran para rasul. 但是他们有一个就是很共同的点，就是有共同的基础，就是按照使徒的教训。 Itu yang menyatukan mereka, yang membedakan mereka dengan komunitas yang lain. 这就是让基督徒的团契能够合一，并且呢与众不同。 Dan sampai poin ini bagaimana kita melihat di gereja? 那到这个时候，我们就看一下我们的教会是怎么样呢？ Bukankah seringkali di gereja itu kita mendengar para misal pemuda 岂不是我们在教会里面，我们经常听到一些年轻人， mereka merasa sulit nyambung dengan yang korem atau sulit nyambung dengan pemuda yang mungkin sudah bekerja karena mereka masih kuliah.
他们年轻人，他们正在念书的，他就很难跟已经工作的年轻人能够合一。 Seolah-olah yang masih kuliah itu nggak mungkin bisa nyambung dengan yang masih remaja. 好像看起来好像那些还没有工作的这个年轻人就很难跟这个年轻的还在念书的这个合一在一起。 Seolah-olah bahkan yang kuliah dengan pemuda yang bekerja fondasinya berbeda. 甚至他们念大学的跟已经工作的他们的基础是不同的， Sehingga mereka mulai mengatakan tidak nyambung. 因此他们说我们不能够在一起。 Lalu ketika saya dulu di gereja menjadi pembina pemuda, bagaimana saya nyambung dengan mereka? 当我在教会里面成为这个青年人的导师的时候，我怎么样让他们可以合一呢？ Umur saya jauh dari mereka. 我的年龄比他们差得很远。 Meskipun tampang tidak diakuin, tapi umur saya sudah 43. 虽然我的外表看起来不像老了，但是呢，我的年纪已经40多岁了。 Kalau sama yang berapa tahun sebelum, berapa tahun sesudah saja tidak nyambung, bagaimana mungkin pembina yang belasan tahun bisa nyambung? 那如果说比我年轻的或者比我更年长一点的，我们都不能够合一，那我怎么样能够成为那些年轻人的导师呢？ Jadi saya bilang sama pemuda yang dulu saya bina. 所以我跟以前我曾经就是辅导他们的这个年轻人说， Saya berhenti aja, temanmu aja jadiin pembina. 我停下来了，我不要再做了，让你的朋友来去做吧。 Biar sama-sama kuliah, jadi nyambung. 同样是正在念大学的，因此他们有一个共同的语言。 Yang pemuda saja merasa pemuda 1 dan pemuda 2 saja sulit bergabung. 一个年轻人之间呢，他们都很难能够在一起。 Bagaimana dia nanti disatukan dengan Kaleb? 那如果说跟这个加了团契的人怎么能够合一呢？ Bukankah kita semua tetap punya satu pengajaran yang sama? 岂不是我们每一个人都有同样的这个教训呢？ Kalau kita cuma fokus hal yang too spesifik, terlalu spesifik, 如果我们那么看重那个不同的那一点的话， kita akan menemukan terlalu banyak perbedaan yang membuat cukup alasan mengatakan saya tidak bisa bergabung dengan kamu. 所以呢，我们就可以发现到有许多的理由，让我们没有办法合而为一。 Tapi jika kita punya fondasi yang sama, 但是如果说我们有同样的基础的话， saya percaya mau remaja, mau kuliah, mau kerja, mau Kaleb, semua punya fondasi yang sama. 我相信就是青年人是在念书的，或者正在工作的，甚至也跟我们这些这个老年的，我们都有同样的一个基础。 Dan fondasi itu yang akan membantu kita menghadapi setiap tantangan yang spesifik tadi. 是这个基础呢，让我们可以克服所有一切的难阻。 Jadi yang membedakan mereka adalah mereka disatukan oleh fondasi yang sama, yaitu pengajaran para rasul. 我们是在这个师徒的这个教训里面，我们可以成为基础而合而为一的。 Baru disitulah mereka bisa melakukan komunitas yang unik, yang berbeda itu. 因此在那里我们就可以执行一个很独特的这个团契。 Mereka bisa bersekutu sebagai ekspresi mereka. 让我们也可以在那里，我们可以表达我们的这个感觉。 Dan kata koinonia ini di dalam Alkitab bukan hanya diterjemahkan sebagai persekutuan saja. 这个koinonia呢，不单单是被译成是单单是一个团契。 Kita melihat di dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus juga memberikan terjemahan yang berbeda-beda. 保罗也在这里就是说了有不同的这个看法。 Misal di dalam Roma 15 ayat 26, 就像在罗马书第15章第26节， dia menggunakan koinonia yang diterjemahkan sebagai menyumbangkan sesuatu. 他用这个 koinonia 呢是一种这个向这个团契有所贡献的。 Di dalam 2 Korintus 8 ayat 4, 在哥林多后书第8章第4节， dia menggunakan koinonia yang diterjemahkan sebagai mengambil bagian atau berkontribusi. 他就是用这样 koinonia 成为是我们能够在那里参与。 Di dalam 2 Korintus 9 ayat 13, 在哥林多后书第9章第13节，
Dia menggunakan koinonia yang diterjemahkan sebagai membagikan segala sesuatu. 他用这一句话呢，就是解释到我们去分享给别人。 Komunitas Kristen berbeda, bukan hanya fondasinya saja yang berbeda. 一个基督徒的团契，不单单是它的基础不同， Fondasi kita berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. 我们的这个基础跟那些不信主的人的基础是不同的。 Tapi kita bersekutu dengan pengertian yang juga berbeda. 但是我们能够在一起，也有一个，因为是不同的，有一个不同的意识来。 Di dalam Alkitab ditekankan bersekutu bukan hanya kita datang berkumpul. 在圣经里面说，这个我们团契，并不是说我们一起来到一个地方，我们集中在一个地方， Tapi Paulus menekankan kita juga datang untuk berpartisipasi. 乃是让我们到那个地方，我们一起团契，我们也有所贡献。 Karena itu bagian ini dilanjutkan dengan memecahkan roti dan berdoa. 因此在这里就说到，擘饼与祈祷。 Jadi setiap orang yang datang di dalam komunitas itu mencari bagiannya dan berkontribusi satu dengan yang lain. 他们在那个团契里面，他们能够发现他们自己的这个地位，并且呢，在那里可以做出他们的贡献。 Mereka bukan hanya datang sebagai penonton, mereka datang untuk berpartisipasi, berbagian satu dengan yang lain. 他们不单单来到那边成为观众，乃是来到那个地方，他把自己参与在进去了。 Dan Kisah Para Rasul menuliskan mereka memecahkan roti, berbagi. 在《使徒行传》里面就讲到，他们在那里擘饼祈祷。 Di mana saat itu, dan saya percaya juga sebagian besar di saat ini juga, 我相信在那个时候，也同样是在这个时候， banyak orang itu yang mengumpulkan roti untuk dinikmati sendiri. 有许多的人就是击中那些饼，为了自己的享受。 Mereka itu mengumpulkan, bahkan merampas hak orang lain untuk dinikmati bagi dirinya sendiri. 他们把那些东西击中，甚至于呢抢夺别人的，为着他自己。 Di tengah-tengah kondisi budaya seperti itu, orang Kristen justru memecah roti dan membagikannya kepada orang lain. 但是在这样的文化里面，我们基督徒却把它在那里擘饼。 Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang tadi kita sama-sama baca di Kisah Para Rasul, 像刚才我们在《使徒行传》所念的， dituliskan mereka itu menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. 他们卖了田产家业，照个人所信用的分给别人， Bukan berarti mereka tidak boleh memiliki sesuatu, 并不是说他们不可以拥有某一种， tapi di dalam komunitas itu mereka punya semangat saling berbagi. 但是在这个团体里面，他们拥有一个一起分享给个人的这个精神。 Jadi tidak ada orang yang terlalu kaya sampai menyombongkan diri dan melupakan lainnya. 因此在那里没有就是非常有钱的人，并且他可以感到自豪。 Tidak ada orang itu yang terlalu miskin dan sengsara sampai seolah-olah Tuhan itu tidak menyertai dia. 也没有贫穷到非常自卑的人，并且感觉上帝没有与他同在。 Mereka saling berbagi dan mereka itu saling membantu menanggung beban satu dengan yang lain. 他们彼此这个分享，并且呢彼此分担每个人的担子。 Itu partisipasi yang mereka tuh sama-sama lakukan. 这就是说到他们的参与。 Dan mereka juga saling mendoakan satu dengan yang lain. 他们也相互的为其他的人祷告。 Baru di situ kita melihat di dalam bagian penutup ayat ini, 在那里我们也看到最后是怎么样的结束呢？ kemudian Tuhan itu memberikan ada 3 konfirmasi untuk kita itu cek kita sudah seperti itu atau tidak. 上帝呢就给我们3种，让我们可以知道我们到底是否已经达到了那个目的。 Betulkah komunitas kita disatukan oleh pengajaran yang sama? 是否我们的这个团契是有一个同样的基础？ Betulkah kita punya semangat berpartisipasi, saling berbagi dan mendoakan? 是否我们在那里能够参与，并且相互的祷告？ Jika iya, seharusnya ada 3 konfirmasi yang menyertai. 那如果说是的话，有3种的这个决定。 Yang pertama dikatakan berkaitan dengan diri sendiri. 一个就是与自己有关联的， Ditekankan mereka itu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. 他们对上帝始终有一颗感恩的心。
Jadi dikatakan dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. 他们在那里欢喜快乐，并且赞美神。 Jadi mereka meskipun menderita saat itu, 虽然在那个时候可能他们感到有困难， mereka tidak pernah lupa bersyukur pada Tuhan. 但是呢，他们始终不会忘记向神献上他们的感恩。 Dan berkaitan dengan orang lain, 第二种就是以他人的观念， dikatakan mereka disukai semua orang. 就讲到他们的众人的喜爱。 Johannes Calvin, seorang bapak reformator, 原来盖芬就是一个盖教者， mengatakan hal ini aneh bukan? 他说的这不是很奇怪吗？ Bukankah orang Kristen saat itu dibunuhi, dibenci? 岂不是那个时候的基督徒被人家厌恶、被杀？ Kenapa ayat ini menuliskan disukai semua orang? 为什么就是在这里讲到被的众人的喜爱呢？ Lalu dijelaskan ini berarti menggambarkan satu hal. 这就是表明一个问题， Komunitas Kristen yang dibenci itu 就是基督徒的团契，就是虽然是遭到这个讨厌， membuat orang yang membenci itu sampai tidak punya alasan apa yang cukup untuk membenci mereka. 让这些讨厌的人他感觉到没有理由，为什么他要讨厌他们？ Sehingga seolah-olah mereka itu sebenarnya dipaksa, tidak ada alasan untuk membenci, hanya bisa untuk menyukai. 因此呢，他们被不得不要承认，他们没有办法去讨厌这些人，乃是要喜悦他们。 Seperti ketika Yesus itu dihukum, dibenci, dihina, diludahi. 就像我们的主耶稣，他被就是鞭打、被吐唾沫的时候， Ketika ditanya alasannya apa, semua saling melempar, tidak menemukan alasan. 当问他们为什么你们这样做的话，他们从来没有一个人说到他的理由。 Apakah kita juga komunitas yang seperti itu? 是否我们的团契是这样的团契呢？ Saya rasa saya sendiri masih jauh dari itu, bukan? 我相信我本身离这个目标还是相当远的。 Saya rasa cukup berbicara dengan jemaat 1 jam, pasti menjumpai banyak hal yang cukup alasan untuk membenci saya. 当我跟一个会众谈天的时候，不到1个小时，他们就会发觉到有一部分可以讨厌我的。 Tapi orang Kristen saat itu digambarkan terlalu indah hidupnya, sampai orang yang membenci tidak punya cukup alasan untuk membenci mereka. 但是在那个时候的基督徒，他们的生命是那么的美好，因此他们没有办法找到他们讨厌他们的理由。 Baru berkaitan dengan Tuhan, 第3点就是与上帝有关的。 dikatakan di dalam bagian ini Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 上帝呢，天天将得救的人数加给他们。 Jadi urusan menambah jumlah itu urusan Tuhan ternyata. 我们如果说想说有得救的人数有所增加，这是上帝的作为。 Urusan kita adalah bagaimana kita itu berpartisipasi, saling menanggung beban satu dengan yang lain. 我们的任务呢，怎么样的？我们可以一起来，一起参与，并且彼此的分担每一个人的重担。 Karena itu kita coba simpulkan, saya berikan bagan agar kita bisa memahami dengan lebih sederhana. 因此，我们可以用一种的这个总结，让我们可以更简单的来明白。 Bagaimana komunitas Kristen menjadi komunitas yang unik karena kita dimiliki oleh Allah. 我们基督徒的团契是一个独特的，因为我们是被上帝所拥有的。 Karena toh komunitas Kristen itu punya fondasi yang berbeda dengan komunitas lain. 基督徒的团契呢，它也是拥有一个与众不同的这个基础。 Kita disatukan di dalam pengajaran para rasul. 我们是在使徒的教训里面合而为一的， Sehingga kita yang berbeda-beda ini tetap harusnya bisa bersatu karena punya fondasi yang sama. 因此，我们这些虽然我们是不同的，但是因着这个基础，我们可以合而为一。 Dan disitulah kita itu punya ekspresi yang kita itu pancarkan dari fondasi tersebut. 因此，在这个基础里面，我们可以表达我们心中的喜乐。 Yaitu dikatakan bertekun dalam persekutuan,
berkumpul untuk memecahkan roti dan berkumpul untuk berdoa. 这个表达就是说，我们可以彼此的交接，我们一起的擘饼，并且一起的祈祷。 Ini ekspresi yang mereka itu lakukan, bukan sekedar berkumpul untuk bersenang-senang. 这是他们所表现出来的，不单单他们在一起欢喜快乐， Tapi mereka berkumpul untuk berpartisipasi, berkontribusi, saling menanggung beban satu dengan yang lain. 他们在一起，让他们自己有一种的这个贡献，并且能够参与彼此的分担每一个人的这个重担。 Disitulah Tuhan memberikan konfirmasi bahwa kita itu komunitas yang betul-betul dimiliki oleh Dia. 因此，在那里，上帝就确定我们是属于上帝的这个基督徒的团契。 Yaitu diri kita senantiasa memuji Allah, 我们的这个心总是向神感恩， dan kita disukai semua orang, 并且我们得众人的喜悦。 dan Allah itu menambahkan jumlah 因此呢 bagi kita. 因此上帝就天天的把得救的人数加给我们。 Dan saya percaya komunitas seperti inilah yang kemudian bisa bersaksi bagi Tuhan. 我相信像这样的团契，乃是能够为主做见证的团契。 Seperti yang tadi dituliskan oleh 1 Petrus 2 ayat 9. 就像刚才彼得前书第2章第9节， Seperti juga yang diulang-ulang di dalam Kisah Para Rasul sehingga 6 kali terus-menerus diulang. 或者呢，像《使徒行传》里面所说的，他们重复的，一直说到这一方面的事。 Ketika komunitas Kristen yang unik itu melakukan hal ini, 当基督徒的这个独特的团契做了这些事情， memiliki fondasi pengajaran para rasul, 有一个同样的基础，就是使徒的教训， memiliki ekspresi saling berpartisipasi dan berbagi. 有一个就是共同的表达，就是一起来参与并且分担。 Dan bagaimana Tuhan memberikan konfirmasi termasuk menambah jumlah, karena disitulah kita itu bersaksi. 最后呢，上帝呢就是确定我们，并且天天加给我们得救的人数，让我们可以为他做见证。 Seperti yang dituliskan berkali-kali di dalam Kisah Para Rasul, firman Allah tersebar dan gereja bertumbuh. 像在《使徒行传》讲的，神的这个福音传开，并且这个教会的做复兴。 Bapak Ibu, firman Allah tersebar bukan hanya karena mereka itu pandai debat firman. 亲爱的弟兄姐妹，神的福音能够被传开，并不是说我们有什么流利的口才。 Firman Allah tersebar karena mereka menghidupi firman yang mereka sudah dengar. 神的话能够被传开，因为我们活出了神的话在我们的生活里面。 Karena itu saya percaya penginjilan dengan kristenisasi dua hal yang berbeda. 因此我相信，就是传福音跟就是让人成为基督徒是不同的。 Kristenisasi adalah saya menghafal ayat untuk menghujani orang yang tidak percaya dengan ayat. 如果说我们要让就是讲到我们怎么样的让人相信，就是用我们把它记下来，我们神的话把它记下来，并且去面对别人。 Menunjukkan betapa fasihnya saya mempelajari firman Tuhan dan membuat dia bungkam karena firman Tuhan yang saya bicarakan. 让人感觉到我是那么的熟悉这个神的话，让别人闭口无言。 Tapi jika seperti itu, bagaimana kita disukai semua orang? 但是如果像这样的状况的话，怎么样能够让人就是喜悦我们呢？ Penginjilan adalah ketika saya menerima firman. 如果说我们传福音是当我已经得到接受了福音， Firman ini saya renungkan siang dan malam dan saya hidupi. 我昼夜的思想它，并且活在我们的生活里面， Sehingga kehidupan saya yang hina ini bisa perlahan-lahan selaras berpadanan dengan Injil. 因此我这个败坏的生活能够一天比一天的被福音所改变。 Sehingga orang yang membenci saya mulai bertanya, mengapa hidupmu berbeda? 因此，原来讨厌我们的人，他会看到，并且呢，他就会问：为什么呢？你有所改变呢？ Dan itulah kesempatan Tuhan membukakan untuk kita berbagi Injil bagi mereka. 这就是上帝打开一条路，让我们可以传福音。 Itu peculiar community. Peculiar community 就是典型的团契， Komunitas yang dimiliki Tuhan. 是属上帝的子民， Yang mau hidup bagi Tuhan. 是要活出神的话。
yang mau berbagi tentang pekerjaan Tuhan. 愿意去分享这个神的工作。 Itu yang membedakan kita dengan komunitas yang lain. 这就是我们与别的这个团体有所不同的地方。 Tapi apakah kita sudah melakukan hal itu? 我们是否已经做好这一点呢？ Mari kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa sekali 我 lagi. 们低头祷告，求神来引领帮助我们。 Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang sudah kami dengar. 我们在天上的父，我们再一次的再一次的明白我们所已经听到的。 Kami tahu kami dipanggil menjadi komunitas yang unik. 主啊，我们知道我们被造成为一个独特的、典型的这个团契。 Tapi seringkali kami kesulitan menemukan kenapa kami unik. 但是呢，我们经常感觉到为什么是这样的一个问题。 Karena itu hari ini kami diingatkan oleh kisah para rasul. 因此，借着《使徒行传》里面的话，再一次的提醒我们， Bagaimana kami berbeda dengan komunitas lain karena kami punya dasar pengajaran yang berbeda. 我们能够与其他外面的这个团契有所不同，因为我们有使徒的教训的基础。 Sehingga kami bukan membedakan satu dengan yang lain berdasarkan kategori, usia, gender. 因此，在我们当中，因着有同样的基础，我们就没有分别我们的这个性别或者我们的年龄。 Tapi kami melihat segala sesuatu dipengaruhi dengan nilai yang berbeda, yaitu dari firman Tuhan. 因此呢，我们在这个团契里面，我们可以真正的明白这个上帝话语的这个真实。 Dan itu yang mempengaruhi seluruh ekspresi hidup kami. 因为这一切将改变，也影响着我们的表达。 Kami bukan hanya memiliki kehidupan yang peduli oleh diri kami atau golongan kami sendiri. 我们不单单为着我们或者我们的这个团契的生活的人， Tapi kami memikirkan bagaimana diri kami bisa berkontribusi dan berdampak bagi orang di sekitar kami. 但是呢，我们却能够向对做造的人有所贡献。 Dan disitulah kami bisa dipakai, hidup kami yang hina dan terbatas ini. 因此，在那里，主，你可以使用我们这不配的这个生命， Kami bisa dipakai untuk memberitakan pekerjaan Tuhan yang besar. 我们可以被使用来传讲主你那极大的这个福音。 Karena itu pakailah setiap kami dan mampukan sekali lagi setiap kami. 主啊，求你使用我们， Agar kami boleh hidup bagi Tuhan dan juga bersaksi bagi Tuhan. 让我们可以或者为着主，我们也可以为主做见证。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的基督的生命，我们祷告， Amin. 阿门。